Jadi kalau ada orang kata, mana dia dalil maulid? Baca dekat dia surah Maryam ayat 33. Selesai masalah. Hang tak jumpa dalam hadis hang punya pasal. Tapi aku jumpa dalam Quran. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahiran baginda. Jadi kalau awak seronok dengan kelahiran Rasulullah, apa masalah seronok ni? Allah menyuruh kita menghormati panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tambah lagi Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Hari ini orang mempertikaikan bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, petikai pula. Kenapa awak tambah Sayyidina? Kenapa awak tambah Sayyidina? Sayyidina maknanya Tuan kami. Selawat dan salam ke atas Tuan kami Sayyidina Muhammad. Salah ke? Maka sekarang zaman orang mempertikaikan. Jadi kalau orang tanya kita, apa kita nak buat? Saya baca selawat Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah ke? Tak salah. Kita sembahyang tarawih Tok Bilal ni. Ni tukang selawat ni. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Lagi dia sambung, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak salah. Habis tu Ustaz, kalau saya baca tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, macam mana pula Ustaz? Untuk keluar daripada khilaf, yang ini kata boleh, yang ni kata tak boleh, kita ambil jalan tengah-tengah. Kita baca macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ambil hak Nabi baca. Tapi hak di luar daripada tahiyat tadi, kita tambah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tak payah gaduh-gaduh. Selesai. Hidup kita ni simple tuan-tuan. Tapi jenis nak bergaduh juga payah. Kita duduk di Melaka, kita duduk di Malaysia. Di Malaysia, kalau kita bawa kereta, steering dia belah kanan. Bila tuan-tuan bawa masuk kereta daripada luar negara, steering dia belah kiri, jadi gaduh tak? Jadi gaduh tak? Dia tak jadi gaduh kalau kita tak bergaduh. Awak steering kiri, awak kirilah. Jangan awak condemn orang yang bawa kereta dengan steering sebelah kanan. Sebab dia kursus hari itu steering belah kanan. Dia belajar di sekolah memandu pun steering belah kanan. Undang-undang dan peraturan jalan raya pun steering belah kanan. Dan segala maklumat-maklumat sepanjang jalan diletakkan sebelah kiri. Sambil dia tengok, dia letak di situ. Sebab yang di tu belah kiri tu ialah jalan tepi, jalan yang tak pakai. Kalau lebuh raya, signboard semua belah kiri. Sebab apa? Senang, dia tanah. Dia jarang letak di tengah-tengah, nanti lori rempuh. Maka kalau sesuai di Malaysia, ialah kereta yang menggunakan steering kanan. Masalah kita sekarang, ada orang datang dari luar negara, dia pakai steering belah kiri, dan dia kata kita punya steering belah kanan tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Dia je betul. Padahal dia tu yang bawa daripada luar. Tah mana punya pelajaran tak tahu dia bawa, dia datang. Dia datang. Tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Padahal dia nak memotong pun salah. Dia nak memotong pun susah. Sebab dia belah kiri, nak potong jadi payah. Jadi tuan-tuan, boleh tak pakai steering belah kanan? Boleh. Di negara yang gunakan steering belah kanan. Boleh tak menggunakan steering belah kiri? Lebih sesuai awak gunakan di tempat awak. Yang belah kanan sesuai di Malaysia, yang steering belah kiri sesuai di Korea. Maka pakailah di Korea. Korea pakai steering kiri. Arab Saudi pakai steering kiri. Masalahnya engkau bawa yang daripada Arab Saudi, kau bawa daripada sarang hair Korea, engkau suruh orang Melaka pakai steering kiri. Kamu bergaduh dengan orang Melaka. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Ramai yang tak faham tajuk Maulid Nabi.
Apa saya steering pula? Ustaz manalah dia berani jemput? Allah, saya buat perumpamaan. Di negara Malaysia, mereka merayakan sambutan Maulidur Rasul. Kami di sini sambut Maulud Nabi sejak ratusan tahun yang lepas. Bila datang Rabiul Awal, kami buat maulid. Datang Rabiul Awal, kami berzanji, kami merhaban, kami buat kenuri, kami buat selawat, kami buat qasidah, kami buat perarakan, kami buat ceramah dalam masjid, di padang dan sebagainya. Bila ratusan tahun yang lepas, itu kami di Melaka, steering belah kanan. Awak dari mana? Awak dari Saudi. Saudi tak bawa, Saudi tak buat. Jadi kalau awak bawa budaya di Melaka, memang bergaduhlah dengan orang Melaka. Jadi kalau awak tak nak buat maulid, awak baliklah ke Saudi. Boleh faham? Simple punya hidup. Buat pun betul, tak buat pun betul, silakan pada awak. Ini tidak, salah, bid'ah. Oh, ramainya masuk neraka, tuan-tuan ni. Janganlah cakap macam itu. Kita mempunyai ratusan ribu hadis. Kenapa hanya dipakai satu hadis? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap benda yang bid'ah adalah sesat, dan setiap benda yang sesat adalah neraka. Kenapa tak buka hadis-hadis yang banyak tentang Nabi, tentang sambutan Nabi, tentang apa yang kita buat? Mesti ada dalilnya, mesti ada hujahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mulianya? Di sini dia sebut salah satunya ialah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Sebutan nama Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala angkat. Dia makin diangkat, makin diangkat. Nama orang lain tak diangkat, tuan-tuan. Habislah. Mati sehari orang sebut, mati 2 hari orang sebut, mati 3 hari orang sebut. Masuk seminggu meninggal, setahun meninggal, orang dah lupa. Tapi Nabi Muhammad tidak. Makin ramai orang yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad. Bukan makin berkurang. Seluruh dunia orang menamakan anak dia sempena nama Nabi Muhammad. Nama anak awak apa? Muhammad Qasim. Nama anak awak apa? Muhammad Kazim. Nama anak awak apa? Oh, Muhammad Zul Arifin. Subhanallah. Muhammad. Lepas tu baru dia bubuh nama lain. Sampai ada orang perempuan nak bubuh nama anak dia yang perempuan pun Muhammad. Buat pendaftaran. Abang, anak abang perempuan, apa saya nak taruh nama Muhammad? Saya nak ambil sempena Nabi saya. Masalahnya anak abang perempuan. Tak sesuai lah buah nama Muhammad. Nama Muhammad ni lelaki. Oh ya ke? Atau nak bubuh nama apa? Bubuhlah Siti Khadijah ke? Siti Khadijah tu bukan telekung ke? Astagfirullahaladzim. Dia tanya pula, telekung ke? La ilaha illallah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, nama Nabi Muhammad ni akan diletakkan sejajar di mana-mana pun. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah angkat kedudukan dia. Nama yang diletak tu tak tengok dalam dinding ke, di mana ke, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Mulia je Nabi Muhammad kita ni. Allah Ta'ala sebut perkara ini di dalam surah Maryam ayat 33. Tuan-tuan balik nanti buka surah Maryam ayat 33. Tak payah balik dah, sekarang pun boleh buka, ada handphone tu. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dan mudah-mudahan kesejahteraan diturunkan kepada hari kelahiran aku, hari kematian aku, dan hari aku dibangkitkan semula. Itu kata-kata Nabi Isa alaihissalam. Surah Maryam ayat 33. Allah Ta'ala sebut apa? Nabi Isa ni bukan Nabi Ulul Azmi. Dia bukan khataman nabiyyin.
Dia bukan penghulu Nabi. Dia bukan ketua Nabi. Dia Nabi. Nabi Isa ni tuan-tuan, kita sebut dia ulul azmi. Tapi dia bukan ketua kepada Nabi-Nabi. Ketua kepada Nabi-Nabi ni tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat maqam dan kedudukannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mulianya Nabi Muhammad sampai Nabi Musa tu teringin nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa tu dah Nabi. Dia seronok dengar cerita tentang Nabi Muhammad punya keistimewaan sampai dia kata kalaulah boleh aku pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Siapa yang cakap? Nabi Musa tuan-tuan. Sampai Nabi Adam pun kenal Nabi Muhammad ni, dalam syurga dah ada dah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia nabi biasa. Dia tak mencapai taraf sebagai nabi yang disebut sebagai penghulu kepada segala nabi. Allah simpan dia, belum mati dia. Nanti sebelum daripada kiamat, Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Nabi Isa akan mematahkan tiang-tiang salib. Nabi Isa akan membunuh segala babi. Masya Allah. Nabi Isa sebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan kesejahteraan waktu aku lahir. Kalau Nabi Isa dilahir pun ada kemuliaan, takkan Nabi Muhammad lahir tak ada kemuliaan. Nabi Isa kata, waktu aku mati ada kesejahteraan pada aku. Takkan Nabi Muhammad wafat tak ada kemuliaan atas Nabi Muhammad. Nabi Isa kata, hari aku dibangkitkan di hari kiamat akan ada kesejahteraan pada aku. Takkan Nabi Muhammad dibangkitkan hanya menjadi seperti manusia biasa. Nabi Muhammad berlebih-lebih kali gandanya daripada umat yang lain, manusia yang lain, nabi yang lain. Kalau Nabi Isa ada kemuliaan waktu Nabi Isa dilahirkan, takkan Nabi Muhammad tidak ada kemuliaan. Sebab tu ulama-ulama mazhab kita mengatakan harus menyambut Maulidur Rasul. Sebab apa? Sebab kemuliaan ada waktu Nabi SAW dilahirkan. Kalau Nabi Isa ada kemuliaan, takkan Nabi Muhammad tak ada kemuliaan. Jadi kalau ada orang kata, mana dia dalil maulid? Baca dekat dia surah Maryam ayat 33. Selesai masalah. Hang tak jumpa dalam hadis hang punya pasal. Tapi aku jumpa dalam Quran. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahiran baginda. Jadi kalau awak seronok dengan kelahiran Rasulullah, apa masalah seronok ni? Di mana yang sebab awak nak seronok ni? Oh, berseronok dengan kelahiran Nabi, berseronok dengan kedatangan Nabi, berbangga dengan utusan Nabi kepada kita, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita berbangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti balik rumah buka dalam Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Okey, buka surah ayat tu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, kerana dua benda ini hendaklah kamu bergembira. Dua perkara ini hendaklah kamu bergembira. Bila Allah berikan kepada mereka dua perkara ini, hendaklah mereka bergembira. Apakah dua perkara itu? Yang pertama, bifadlillah. Allah berikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Suka kita tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau kita sekarang tak ada ilmu, apa jadi? Kerana ada ilmu lah kita hari ini jadi bijak, jadi lebih daripada yang lain. Kerana ada ilmu lah kita ni ada 500 tahun darjatnya daripada yang lain. Kerana ada ilmu lah kita boleh memakmurkan dunia. Kerana ada ilmu lah manusia semakin baik kehidupan dia. Dan ilmu itu dasarnya datang daripada mana? Datangnya daripada Al-Quranul Karim.